Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazrul Akmal bin Muhammad Samsiri, pelajar PDPP ambilan Jun 2021 bagi option Pendidikan Islam. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan suatu isu, iaitu isu yang dipilih ialah integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Saya ulang semula. Integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Okey, baik. Mari kita melihat kepada isi kandungan yang saya akan bentangkan melalui pembentangan ini. Yang pertama, saya akan pergi kepada pengenalan. Yang kedua, saya akan pergi kepada accountability guru terhadap murid. Ketiga, accountability guru terhadap ibu bapa. Keempat, accountability guru terhadap sekolah. Dan kelima, accountability guru terhadap rakan sejawat. Jadi accountability ini akan merangkumi kepada satu ataupun berkisar kepada satu isu saja, iaitu isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Jadi ini adalah isu yang telah dipilih oleh saya dan telah saya tuliskan di dalam penulisan ataupun kerja khusus penulisan akademik bagi subjek profesionalisme perguruan. Jadi pertama kita akan lihat kepada pengenalan, iaitu memahami definisi isu tersebut. Pertama, kita lihat kepada integriti. Integriti ialah himpunan kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu, dan kualiti ini berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Dan apa yang disebutkan bagi definisi integriti ialah himpunan kualiti. Itu seorang itu mestilah ada kualiti yang unggul yang wujud dalam diri seseorang tersebut, berlandaskan bersandarkan kepada etika, ataupun kita lihat dia seorang yang mematuhi satu etika dan peraturan dalam tindakan dia. Yang kedua, kita lihat kepada definisi accountability, iaitu kalau kita lihat di sini ialah pertama, sifat tanggungjawab kepada seseorang atau terhadap sesuatu tindakan. Iaitu dia ada rasa kebertanggungjawabban kepada seseorang atau terhadap sesuatu tindakan dia. Apa yang dia buat, siapa yang di bawah dia, dia akan bertanggungjawab terhadap mereka tersebut. Kedua, keputusan serta bersedia memberikan penjelasan, iaitu dia bertanggungjawab kepada keputusan serta bersedia memberikan penjelasan sekiranya diminta oleh mereka yang berhak. Ketiga, justifikasi yang diperlukan. Maksudnya, accountability ini, definisi maksud yang ketiga ialah dia sekiranya mereka yang berhak ini meminta justifikasi atas sesuatu keputusan ataupun satu perkara, maka seseorang itu perlu berikan. Sekiranya dia mempunyai accountability, dia menjaga accountability, maka dia harus memberikan penjelasan, justifikasi tersebut. Jadi berdasarkan isu yang kita bincangkan, iaitu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan, kita melihat kepada pertama, accountability guru terhadap murid. Iaitu guru perlu bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Jadi seseorang guru yang pertama harus berusaha menghadirkan perasaan minat belajar dalam diri murid-murid. Bila melibatkan suatu isu pentaksiran ataupun satu peperiksaan, maka seharusnya murid ini diajar terlebih dahulu, dan ia memang pun tugas hakiki bagi seseorang guru di sekolah untuk mengajar murid-murid. Jadi tanggungjawab guru harus menghadirkan perasaan minat belajar dalam diri murid. Contoh, kalau saya mengajar bahasa Arab, maka saya perlu hadirkan rasa minat dalam kalangan murid.
bagi meminati bahasa Arab tersebut. Berilah motivasi dan sebagainya supaya mereka minat. Dan seterusnya bila kita akan melakukan pentafsiran, dan insya-Allah mereka akan cuba menjawab dengan baik melalui pentafsiran yang telah diberikan. Kedua, guru perlu memberikan penjelasan yang baik tentang suatu topik. Jadi selepas hadirkan rasa minat, perlulah penjelasan ataupun penerangan yang baik bagi sesuatu topik. Supaya apa? Supaya murid faham tentang topik yang hendak diajarkan oleh guru, dan seharusnya guru mempunyai pelbagai cara ataupun pelbagai kaedah. Contoh pedagogi kontemporari, kolaboratif, perbincangan dalam kumpulan, sumbang saran idea, boleh digabungkan segalanya bagi memberi penjelasan yang baik terhadap satu topik. Kedua, accountability guru. Ketika urus tadbir peperiksaan, sebelum itu guru perlu melaksanakan, sekiranya perlu, guru perlu melaksanakan kelas tambahan. Sekiranya perlu, guru perlu melaksanakan kelas tambahan kepada murid yang mungkin tidak menguasai 100% pengajaran yang telah dijalankan oleh guru tersebut. Dan yang keempat, sebelum menghadapi ujian atau pentafsiran, seseorang guru itu perlu bekerjasama, duduk dalam satu kumpulan dalam panitia masing-masing, membina yang kita panggil sebagai jadual spesifikasi ujian ataupun JSU. Jadi ini penting supaya di dalam ujian atau pentafsiran yang akan diberikan oleh guru kepada murid, ia merangkumi pelbagai tahap kognitif. Ada mengingat, memahami, menganalisis, menilai dan yang seterusnya. Okey. Jadi kesan daripada tindakan seorang guru yang menjaga accountability kepada murid, akhirnya ia akan membawa kepada, pertama, murid dapat menjawab soalan dengan lebih baik dan selesa. Jika guru menjaga integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan, pertama, murid dapat menjawab soalan dengan lebih baik dan selesa. Sebab apa? Bila guru dah ajar dengan baik, memberi penjelasan, menghadirkan rasa minat, membina JSU, murid dapat menjawab soalan dengan lebih baik dan selesa. Kedua, murid tidak lagi berasa takut. Jadi murid sebelum ni, kalau kita lihat murid kalau hampir kepada peperiksaan, akan timbul perasaan takut, rasa macam cemas untuk menghadapi peperiksaan. Kerana apa? Kerana mereka tidak bersedia, mungkin mereka tidak minat. Jadi tanggungjawab seorang guru, bila dia ada perasaan ataupun ada integriti, accountability kepada murid dalam isu pentafsiran ini, maka murid tidak lagi berasa takut. Alhamdulillah. Ketiga, murid tidak lagi berasa cemas. Sebab apa? Telah melalui pelbagai kelas tambahan, telah melalui latih tubi, dan akhirnya bila tiba waktu peperiksaan, murid tidak lagi berasa cemas. Alhamdulillah. Jadi membangkitkan satu perasaan yang selesa, dan murid insya-Allah akan memberikan keputusan yang terbaik insya-Allah. Seterusnya, accountability guru terhadap ibu bapa. Perkembangan teknologi komunikasi sangat membantu dalam perhubungan dua hala antara guru dan ibu bapa. Kita lihat sekarang ni perkembangan teknologi lebih-lebih lagi dengan kedatangannya 5G, lebih laju dan lebih canggih, maka perhubungan itu lebih mudah dan cepat melalui medium WhatsApp, internet, Telegram dan sebagainya. Jadi pertama, tugas guru kepada ibu bapa iaitu guru perlu menjelaskan kepada ibu bapa tentang bagaimana pentafsiran akan dijalankan. Bagaimana pentafsiran akan dijalankan? Soal berkaitan adakah ia akan dilakukan secara formatif ataupun sumatif. Adakah formatif ataupun sumatif? Kena dijelaskan kepada ibu bapa supaya ibu bapa boleh memberi galakan dan dorongan kepada anak-anak mereka. Selain itu, guru juga perlu memaklumkan tarikh dan masa pentafsiran yang akan dijalankan. Maka guru perlu memberikan satu lampiran jadual kepada anak murid untuk diserahkan kepada ibu bapa supaya ibu bapa boleh melihat tarikh peperiksaan bahasa Arab bila, bahasa Melayu bila, nikahan Islam bila, sejarah bila dan subjek-subjek lain. Jadi bila ibu bapa tahu jadual anak
jadual pentaksiran tersebut, maka ibu bapa akan membantu. Kerana ibu bapa yang prihatin kepada anak, dia akan membantu anaknya untuk lebih cemerlang dalam akademik. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru bertanya kepada ibu bapa sekiranya anak-anak tidak hadir ke sekolah sewaktu peperiksaan sedang berlangsung. Jadi, bila guru dah tahu tentang jadual peperiksaan, jadual pentaksiran, maka maka ibu bapa perlu alert. Bila ibu bapa dah tahu tentang jadual peperiksaan pentaksiran, jadi ibu bapa kena alert tentang masa di mana anak-anak mereka berada sewaktu peperiksaan. Kena pastikan anak-anak ada. Jadi bila adanya medium teknologi yang canggih, guru akan terus telefon, WhatsApp ataupun terus hubungi melalui pelbagai kaedah ataupun cara bagi memastikan anak-anak ini hadir ke dalam dewan peperiksaan. Keempat, maklumat pencapaian akademik perlu dimaklumkan kepada bapa. Iaitu betul. Iaitu dalam berkaitan dengan urus tadbir, pengurusan peperiksaan, selepas habis periksa, habis pentaksiran, tanggungjawab guru, seorang guru yang integriti, dia akan maklumkan capaian akademik kepada anak-anak tu kepada ibu bapa. Maka akan berlakulah program di mana sebelum ini berlaku, iaitu program hari tanda tangan report card. Maka ibu bapa akan hadir ke sekolah dan bertanyakan kepada guru-guru kelas perihal kepribadian anak, kaitan dengan akademik dan sebagainya. Jadi itu sebagai seorang guru yang berintegriti, dia akan memberikan maklumat yang detail, yang lengkap berkaitan anak di sekolah kepada ibu bapa. Jadi kesannya apa tuan-tuan dan puan? Kesan tindakan ini, yang pertama, ia akan meningkatkan prestasi murid dalam pencapaian akademik. Jadi murid akan insya-Allah murid akan meningkatkan prestasi mereka asbab dengan bantuan ibu bapa yang prihatin kepada anak-anak. Bila guru maklumkan kepada ibu bapa bertindak dengan baik, prihatin kepada anak, maka insya-Allah prestasi anak akan meningkat dengan izin Allah. Yang kedua, ibu bapa semakin percayai seorang guru. Memandangkan kita di zaman era yang moden, guru ni dianggap sebagai sekadar untuk hadir ke sekolah jaga anak-anak. Jadi kita tak mahu ada mindset macam tu. Ibu bapa perlu mempercayai seorang guru. Guru yang mendidik anak di sekolah ini, insya-Allah pertama ada keberkatan. Bila guru jujur, mempunyai integriti, ibu bapa harus percaya kepada guru tersebut dalam membina sahsiah akademik anak-anak. Ketiga, sifat berterus terang dan telus kepada ibu bapa. Jadi kita akan melahirkan guru yang mempunyai sifat berterus terang dan telus kepada bapa. Dia akan beritahu sekiranya anaknya, contoh anaknya perangai tidak elok di sekolah, dia akan beritahu. Perangai anaknya baik di sekolah, dia akan maklumkan kepada bapa bagaimana anak dia sekian. Adakah sama di rumah dengan di sekolah? Contoh. Okey, baik. Seterusnya kita melihat kepada accountability guru terhadap sekolah. Sebagai salah seorang ahli di sekolah, guru perlu bertanggungjawab dan mengeluarkan sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah, sama ada dari segi kurikulum maupun co-kurikulum. Jadi, sebagai seorang ahli sekolah yang berada di sekolah, warga sekolah, guru perlu bertanggungjawab dan mengeluarkan sumbangan terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah, sama ada dari segi kurikulum maupun co-kurikulum. Itu tanggungjawab guru. Sekiranya dia menjaga accountability guru terhadap sekolah. Berkaitan dengan isu urus tadbir pengurusan peperiksaan, selaku guru penggubal soalan, guru perlu membina jadual spesifikasi ujian sebelum membina item soalan. Ini wajib perlu buat, iaitu seorang guru yang berintegriti, bila dia buat soalan ni dia tidak sembrono, main buat je saja, tapi berlandaskan pada JSU yang telah kami pelajari dengan Ustaz Faridun dalam subjek pentaksiran pendidikan Islam. Alhamdulillah. Kedua, guru perlu bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran bilik darjah mengikut tempoh yang ditetapkan di sekolah. Okey, jadi di sekolah kita ada guru PBD, guru yang menyelaraskan tentang pentaksiran bilik darjah. Maka sekiranya penyelaras PBD menetapkan satu tarikh, bagi guru meletakkan PBD ataupun tahap penguasaan kepada murid masing-masing, maka guru kena siapkan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Contohnya lagi seminggu kena siapkan PBD, kena letak tahap penguasaan, maka guru kena akur dan buat
Ini tidak lain tidak bukan demi memberikan satu respon kepada anak murid mereka ketika berada di sekolah. Okay, kesan tindakan guru yang menjaga accountability terhadap sekolah. Pertama, sifat guru yang prihatin. Itu. Bila guru prihatin kepada anak didik ni dan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dia akan buat apa segala arahan daripada pihak sekolah, dia akan buat dan berdedikasi terhadap pekerjaannya, dia akan buat. Yang kedua, mewujudkan rasa gembira dalam hati pentadbir. Jadi bila seorang guru yang berdedikasi, memberi kerjasama yang baik, melakukan satu tugasan mengikut tempoh yang telah ditetapkan, maka pertama dia akan mewujudkan rasa gembira dalam hati seseorang pentadbir. Seterusnya ketiga, sistem pengajaran dan pentaksiran yang baik oleh guru. Jadi sistem pengajaran dan pentaksiran yang baik oleh guru akan terlaksana. Sistem pengajaran dan pentaksiran yang baik oleh guru akan terlaksana dengan adanya sifat accountability terhadap sekolah. Rasa tanggungjawab terhadap sekolah, maka mereka akan melakukan, guru-guru akan melakukan sungguh-sungguh dalam sistem pengajaran dan pentaksiran. Seterusnya, yang keempat, accountability guru terhadap rakan sejawat. Jadi, apakah accountability guru terhadap rakan sejawat? Berkisar tentang isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Seorang guru yang cekap dalam bidang ataupun kemahiran tertentu boleh membantu rakan sejawatnya dengan berkongsi ilmu tersebut. Seorang guru yang mahir dalam satu bidang, dia kena bantu kawan-kawannya yang mungkin memerlukan bantuan atau memerlukan tunjuk ajar berkaitan satu bidang. Contoh, seorang guru yang mahir dalam ICT, dia boleh memberi tunjuk ajar kepada rakan sejawatnya yang lemah dalam bidang ICT. Dia akan memberikan satu tunjuk ajar, memberikan satu galakan dan dorongan kepada kawan yang lemah dalam bidang ICT. Lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19. Kedua, sewaktu PDPR, bidang ICT sangat memainkan peranan dalam penyampaian ilmu daripada seorang guru pada murid. Selain itu, guru-guru juga melaksanakan pentaksiran secara atas talian. Jadi, seorang guru yang bertanggungjawab, dia akan berintegriti, dia akan cuba mencari ilmu tentang ICT. Walaupun dalam keadaan fasa pandemik yang memerlukan satu kemahiran, jadi guru-guru kena cari juga kawan-kawan yang mahir, dia kena belajar. Jadi guru-guru kena belajar berkaitan dengan ICT bagi menjaga integriti khususnya dalam pentaksiran secara atas talian. Dan yang seterusnya, kesan tindakan apabila guru menjaga accountability terhadap rakan sejawat, khususnya dalam isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan, iaitu yang pertama, dia akan melahirkan seorang guru yang berdaya saing. Seorang guru yang berdaya saing, iaitu apabila guru telah mempunyai kemahiran ICT, maka dia akan berdaya saing di peringkat di masa hadapan, iaitu dia akan mampu untuk berdaya saing bersama dengan kawan-kawan yang lebih mahir dan sebagainya. Kedua, guru harus lebih proaktif dalam menguasai teknologi baru. Ya, betul. Jadi bila dalam fasa pandemik COVID-19 memerlukan kepada bidang kemahiran bidang ICT, jadi guru-guru perlu proaktif dalam menguasai teknologi baru tersebut. Dan seterusnya, suasana pekerjaan yang baik dan saling bekerjasama. Betul. Jadi bila guru menjaga integriti dalam bersama dengan rakan sejawat, menjaga accountability terhadap rakan sejawat, maka akan wujudlah satu suasana yang kondusif, suasana pekerjaan yang baik dan saling bekerjasama yang akhirnya akan menatijahkan kepada situasi yang baik ataupun pencapaian akademik yang baik terhadap murid-murid, asbab daripada situasi kondusif dalam kalangan guru. Ada isu pun boleh ditangani dengan baik. Jadi itulah jadi akan melahirkan suasana pekerjaan yang baik dan saling bekerjasama. Jadi itu sahaja, alhamdulillah, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini berkaitan dengan tajuk ataupun berkaitan dengan isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan, berkisarkan kepada 4 accountability, dikaitkan dengan 4 accountability. Yang pertama terhadap murid, ibu bapa, sekolah dan rakan sejawat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.